Bab 2, Kebangkitan Nasionalisme. Siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel. Kita teruskan dengan intipati pembelajaran. Terdapat 8 intipati pembelajaran dalam bab 2. Yang pertama, maksud nasionalisme. Yang kedua, perkembangan idea nasionalisme di Barat. Ketiga, perkembangan nasionalisme di Asia. Keempat, perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Kelima, latar belakang kemunculan kesedaran nasionalisme di negara kita. Yang keenam, faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita. Yang ketujuh, perkembangan nasionalisme. Dan yang ke-8, kesan perkembangan nasionalisme. Kita lihat elemen K, iaitu elemen kewarganegaraan dan nilai civic. Juga terdapat 8. Yang pertama, meneladani perjuangan pemimpin terdahulu. Yang kedua, berwaspada dengan kuasa asing. Yang ketiga, kepentingan ilmu dalam kehidupan. Yang keempat, menghargai sumbangan pemimpin dalam mengekalkan kedaulatan negara. Yang kelima, keberkesanan organisasi dalam membangunkan negara. Yang keenam, kepentingan semangat cinta akan negara. Yang ketujuh, keintelektualan dalam membina teras ilmu. Dan yang ke-8, memanfaatkan media massa untuk kedaulatan negara. Seterusnya, kemahiran pemikiran sejarah atau KPS. Yang pertama, memahami kronologi perkembangan nasionalisme di Barat, Asia dan negara kita. KPS yang kedua, meneroka bukti kejayaan gerakan nasionalisme. KPS yang ketiga, membuat interpretasi ketokohan pemimpin nasionalis negara kita. KPS yang keempat, membuat imajinasi kegigihan golongan nasionalis mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Dan KPS yang kelima, membuat rasionalisasi kepentingan ilmu dalam mencapai matlamat nasionalisme. Terdapat 5 kata kunci KPS. Yang pertama, memahami kronologi. Yang kedua, meneroka bukti. Yang ketiga, membuat interpretasi. Yang keempat, membuat imajinasi. Dan kelima, membuat rasionalisasi. Kita bergerak kepada intipati pembelajaran yang pertama, maksud nasionalisme. Tajuk ini berkisah tentang apa itu nasionalisme, siapa yang membicarakan tentang nasionalisme. Kita lihat maksud nasionalisme. Yang pertama, ringkasnya, nasionalisme bermaksud perasaan cinta akan bangsa dan negara, semangat kebangsaan, perjuangan menentang penjajah, pembelaan bangsa dan negara, serta kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada kuasa asing. Terdapat 7 tokoh yang dipilih pendapatnya untuk menyokong maksud nasionalisme. Yang pertama adalah Hans Kohn, yang mengatakan bahawa nasionalisme bermaksud kesetiaan kepada negara atau bangsa. Manakala Profesor William Utroth mengatakan bahawa nasionalisme merupakan kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Tokoh politik Tanah Melayu, Datuk On bin Jaafar, mengatakan bahawa nasionalisme adalah bangsa yang tegak dan kuat, boleh berdiri sendiri. Dr. Burhanuddin Al-Helmi, tokoh politik penting Parti Islam Malaysia PAS, mengatakan bahawa perjuangan perlu ada persatuan dan perpaduan, menentang penjajah perlu tertib dan adab sopan, rampas kembali hak mutlak bangsa. Dr. R. Suntaralingam mengatakan bahawa nasionalisme merupakan fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa untuk menubuhkan kerajaan sendiri. Seterusnya, Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid mengatakan bahawa nasionalisme bermula sejak Kesultanan Melayu Melaka, kesetiaan kepada raja, fahaman kebangsaan yang bersifat ke tanah Melayu. Dan tokoh sejarawan yang tidak asing lagi di Malaysia,
mendiang, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kek Kee mengatakan bahawa nasionalisme merupakan perjuangan orang Melayu mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Seterusnya, kita bergerak kepada intipati kedua, iaitu perkembangan idea nasionalisme di Barat yang dibina secara kronologi bermula 1688 di bumi Eropah. Tercetusnya revolusi keagungan yang juga dikenali dengan Glorious Revolution di England sekitar tahun 1688. Hasrat untuk menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat oleh penduduk di England. Revolusi ini tercetus berikutan pemerintahan Raja James II yang membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Ahli parlimen England bangkit menentang pemerintahan Raja berkuasa mutlak dan mendapat sokongan daripada Mary II serta suaminya Raja William of Orange dari Belanda. Revolusi keagungan ini mendapat nama disebabkan berlakunya peralihan kuasa secara aman tanpa pertumpahan darah. Tokoh penting di sebalik revolusi keagungan adalah John Locke, ahli parlimen Inggeris. Seterusnya, kita bergerak ke benua Amerika 1776. Tercetusnya, Revolusi Amerika yang merupakan reaksi orang Amerika yang menentang penjajahan British. Orang Amerika mengatakan bahawa British tidak melindungi hak mereka. Penduduk Amerika juga menentang beberapa akta yang disifatkan menindas, antaranya Akta Pelayaran, Akta Gula, Akta Stamp dan Akta Teh. Seterusnya, penduduk Amerika menubuhkan Kongres yang diketuai oleh George Washington dan mengisytiharkan perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kongres seterusnya meluluskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika yang telah ditulis oleh Thomas Jefferson yang juga ahli falsafah Amerika. Thomas Jefferson. Seterusnya 1789 kita bergerak ke benua Eropah, iaitu Revolusi Perancis. Revolusi Perancis tercetus daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh beberapa orang pemikir Perancis, antaranya Jean-Jacques Rousseau atau lebih dikenali dengan nama Rousseau dan Voltaire. Rousseau telah menulis The Social Contract yang mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Suara rakyat ini digelar sebagai hasrat umum. Revolusi Perancis ini telah menggulingkan Raja Perancis, Raja Louis ke-16. Seterusnya, kita bergerak ke intipati yang ketiga. Semakin hampir dengan negara kita, iaitu perkembangan nasionalisme di Asia. Terdapat 4 negara atau empire di benua Asia yang agak ketara perjuangan nasionalismenya. Yang pertama adalah di India. Nasionalisme di India tercetus disebabkan reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Kebangkitan rakyat India ini dalam dahagi India 1857 merupakan permulaan kepada perkembangan nasionalisme di India. Nasionalisme awal di India merupakan gerakan yang memberikan perhatian terhadap isu sosio agama
iaitu oleh beberapa pertubuhan Brahmo Samaj dan Arya Samaj yang menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan, kesan daripada pengaruh budaya barat. Seterusnya, pada penghujung abad ke-19, disebabkan berlakunya perkembangan pendidikan barat, telah membawa kepada kemunculan golongan intelektual di India yang menubuhkan beberapa pertubuhan politik seperti Kongres Kebangsaan India dan Liga Muslim. Pada awal abad ke-20 pula, muncul gerakan bersifat keras, radikal yang diketuai oleh Bal Gangadhar Tilak dan Bipin Chandrapal. Mereka menggerakkan semangat penentangan secara militan terhadap British. Selepas Perang Dunia yang Pertama, Mahatma Gandhi telah menggerakkan nasionalisme yang tidak bekerjasama dengan British. Mahatma Gandhi menggunakan konsep Satyagraha sebagai pegangan untuk menggerakkan nasionalisme India. Apa maksud Satyagraha? Satyagraha merupakan konsep berpegang teguh kepada kebenaran. Seterusnya, terlihat nasionalisme di China. Nasionalisme di China bertujuan untuk mengukuhkan peradaban China dalam kalangan orang China daripada ancaman penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing. Nasionalisme di China ini bermula disebabkan kelemahan pemerintah dinasti Manchu yang tidak dianggap sebagai penduduk tempatan bagi negara China. Seterusnya, gerakan nasionalisme digerakkan oleh Dr. Sun Yat-sen yang mengemukakan 3 prinsip rakyat San Min-Chu-yi sebagai ideologi perjuangan. 3 prinsip rakyat tersebut adalah nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Revolusi Cina 1911 ini telah berjaya menumbangkan dinasti Manchu dan membawa kepada kemunculan pemerintahan Republik di China. Seterusnya, Turki. Negara modennya Turki. Gerakan nasionalismenya adalah Empayar Ottomaniah dan Mesir. Nasionalisme Empayar Ottomaniah dan Mesir lahir daripada kesedaran untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam yang diancam oleh imperialisme barat. Terdapat 2 gerakan nasionalisme Empayar Ottomaniah dan Mesir adalah yang pertama gerakan Islah yang bermaksud kepada gerakan pemulihan Islam, dipelopori oleh beberapa tokoh iaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Gerakan ini menyeru umat Islam berpegang pada ajaran Islam yang sebenar, berpandukan Al-Quran dan Hadis, serta memperbaik kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri daripada penjajahan. Manakala gerakan Pan-Islamisme yang ditubuhkan pada 1883 oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani juga telah ingin memperkuat rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Gerakan Pan-Islamisme ini telah menerbitkan Akhbar Al-Urwah Al-Wuthqa untuk menyebarkan idea Pan-Islamisme iaitu seruan penyatuan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia supaya bangkit menghalang perluasan kuasa barat. Seterusnya kita lihat nasionalisme di Jepun.
Nasionalisme di Jepun digerakkan oleh pemerintah Jepun sendiri disebabkan oleh kesedaran untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme barat. Nasionalisme Jepun ini juga dikenali dengan nama pemulihan Jepun atau nama lamanya pemulihan Meiji kerana digerakkan oleh Maharaja Mikado Meiji. Mikado Meiji telah melancarkan gerakan pemulihan Jepun dengan menekankan pemodenan mengikut model barat supaya Jepun dihormati oleh kuasa barat. Jepun mengamalkan prinsip atau semangat Bushido dalam nasionalismenya. Apa itu semangat Bushido? Semangat Bushido ialah sikap yang sanggup menanggung risiko, bersungguh-sungguh mencapai cita-cita dan sedia berkorban demi melaksanakan tanggungjawab terhadap ketua negara. Nasionalisme di Asia merupakan gerakan untuk menamatkan penjajahan kuasa asing dan menuntut perubahan politik seiring dengan pembinaan negara bangsa. Seterusnya, kita bergerak ke topik yang keempat, intipati pembelajaran keempat, perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Gerakan susunannya juga berbentuk seakan-akan kronologi, walaupun berlaku tumpang tindih tempoh masanya. 5 buah negara di Asia Tenggara yang gerakan nasionalismenya agak ketara. Bukti dan fakta perkembangannya. Yang pertama, kita lihat pada tahun 1892, nasionalisme di Filipina. Nasionalisme di Filipina muncul untuk menghapuskan penjajahan asing. Terdapat beberapa tokoh yang menggerakkan nasionalisme di Filipina, iaitu Jose Rizal yang menjalankan nasionalisme menggunakan pertubuhan Liga Filipina. Seterusnya, Andres Bonifacio yang menggerakkan Katipunan, gerakan revolusi. Seterusnya, Emilio Aguinaldo yang menggunakan konsep kerjasama dengan Amerika Syarikat untuk menghalau Spanyol. Namun ironinya, Amerika Syarikat pula menjajah Filipina. Namun pada akhirnya, Sergio Orsmena dibenarkan untuk menubuhkan dan mengetuai Parti Nasionalis yang pada akhirnya menggerakkan usaha ke arah kemerdekaan Filipina. Seterusnya, negara yang kedua adalah Burma atau namanya yang terkini Myanmar. Nasionalisme di Burma pula merupakan perjuangan golongan kelas menengah. Yang pertama. Yang kedua, perjuangan golongan Sami Buddha atau Pongyi. Dan yang ketiga, perjuangan golongan Taking atau Siswaza University. Mereka telah menubuhkan Persatuan Belia Buddha tahun 1906 untuk mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan kebudayaan Buddha. Persatuan Belia Buddha ini telah menggunakan isu yang amat popular untuk merangsang kepada nasionalisme di Burma, iaitu isu kasut. Seterusnya, gerakan nasionalisme di Burma telah menubuhkan persatuan yang dinamakan Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma. Manakala golongan Sami Buddha pula menubuhkan Majlis Am Sangha Samak-i dan telah mencetuskan pemberontakan Sayasan pada 1930-1932. Seterusnya, golongan Takin pula telah menubuhkan Parti Dobama Asiayon yang bermaksud kami orang Burma untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma yang diketuai oleh beberapa pemimpin utama iaitu Aung San, Kyo Nie dan U Nu yang menggelarkan diri mereka sebagai Taking.
Dr. Barmore telah memenangi pilihan raya pada tahun 1937 dan dilantik sebagai Perdana Menteri Burma yang pertama. Kita bergerak ke negara yang ketiga, Vietnam. Nasionalisme Vietnam muncul akibat perubahan sosiopolitik dan sosioekonomi selepas kedatangan Perancis. Gerakan nasionalisme di Vietnam dipelopori oleh golongan bangsawan dan pegawai daripada golongan Mandarin. Golongan ini memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja. Nasionalisme Vietnam menggunakan akhbar Tribune Indigene dan Cloche File untuk mengkritik penindasan Perancis dan menuntut hak rakyat Vietnam. Selepas Perang Dunia Pertama, dua ideologi yang mendokong nasionalisme di Vietnam iaitu nasionalisme yang digerakkan oleh Vietnam Quoc Dang Dang atau VNQDD dan komunisme yang digerakkan oleh Parti Komunis Vietnam atau PKV. Seterusnya, Ho Chi Minh yang mengetuai PKV telah mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi, Vietnam Utara dan dilantik sebagai presiden pertama. Manakala Vietnam Selatan yang berpusat di Saigon berada di bawah pengaruh Perancis dan Amerika Syarikat. Gerakan nasionalisme ini berterusan sehinggalah terbentuknya Republik Vietnam pada tahun 1976. Negara yang keempat, Indonesia. Nasionalisme di Indonesia pada awalnya berkisarkan isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat akibat dasar penjajah Belanda. Raden Ajeng Kartini telah mempelopori perjuangan untuk memajukan pendidikan kaum wanita dan menyampaikan idea perjuangannya dalam karya Hilang Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judulnya Letters of the Javanese Princess. Seterusnya, perjuangan nasionalisme di Indonesia telah digerakkan oleh pertubuhan Muhammadiyah yang bertujuan untuk mempertahankan agama Islam dari ancaman sekularisme Barat. Seterusnya, gerakan nasionalisme berkembang dengan penubuhan parti politik seperti Syarikat Islam SI, Partai Komunis Indonesia PKI dan Partai Nasionalis Indonesia PNI. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia telah melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 3 kandungan Sumpah Pemuda. Soekarno. Teruskan dengan nasionalisme di Thailand. Nasionalisme di Thailand sedikit berbeza daripada gerakan nasionalisme di negara-negara lain di Asia Tenggara yang bersifat anti penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan nasionalisme di Thailand sebenarnya bertujuan mempertahankan kedaulatan negara serta menuntut penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Nasionalisme di Thailand unik kerana dipelopori oleh Raja Thailand itu sendiri, iaitu Raja Mongkut dan seterusnya disambung oleh anaknya, Raja Chulalongkorn. Kebijaksanaan Mongkut dan Chulalongkorn adalah mereka memodernkan pentadbiran Thailand dengan membawa masuk penasihat barat ke dalam pentadbiran keuangan, pelabuhan, kastam, ketenteraan dan polis. Guru juga dibawa daripada negara barat
untuk melaksanakan sistem pentadbiran barat. Hal ini telah meningkatkan imej negara Thailand sebagai negara yang bersahabat dengan negara barat. Walau bagaimanapun, berlakunya perkembangan nasionalisme disebabkan kegelisahan rakyat timbul terhadap pemerintahan Raja Wajrawut, pewaris Raja Chulalongkorn. Raja Wajrawut dilihat sebagai agak lemah dalam pentadbiran kerana menonjolkan penguasaan kerabat diraja yang keterlaluan. Hal ini telah merangsang dua tokoh penting nasionalisme Thailand iaitu Nai Pridi Phanomyong dan Field Marshal Thibusongkram untuk menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan Revolusi Thai 1932. Revolusi Thai menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak dan pemerintahan raja berperlembagaan diperkenalkan. Seterusnya, nasionalisme di Thailand berkembang disebabkan perasaan tidak puas hati penduduk Thailand terhadap penguasaan ekonomi kapitalis barat dan orang Cina. Nasionalisme di Asia Tenggara berkembang daripada kesedaran memperjuangkan hak bangsa dan mendapatkan kemerdekaan. Seterusnya, kita bergerak kepada tajuk atau intipati pembelajaran yang kelima, iaitu kesedaran nasionalisme di negara kita. Kesedaran nasionalisme di negara kita telah ditelusuri sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesedaran ini berkembang semasa menghadapi ancaman Siam dan British oleh tokoh pejuang tempatan. Sejarah perjuangan bangsa menghadapi ancaman luar dapat dilihat sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah berusaha untuk mendapatkan Melaka kembali dengan melakukan 3 siri serangan terhadap Portugis, walaupun serangan tersebut menghadapi kegagalan. Namun, hal ini menunjukkan bahawa Sultan Mahmud Shah mempunyai semangat cinta kepada negeri Melaka dan ingin memerdekakannya kembali daripada penjajahan Portugis. Kronologi yang kedua, perkembangan kesedaran nasionalisme di negara kita adalah penentangan terhadap ancaman luar melalui perjuangan Sultan Kedah iaitu Sultan Abdullah Mukarram Shah yang menentang Syarikat Hindia Timur Inggeris SHTI. Baginda berusaha untuk mendapatkan kembali Pulau Pinang yang merupakan sebahagian daripada wilayah Kedah. Perjuangan baginda merupakan perjuangan terawal menentang British di Kedah. Seterusnya kita lihat perjuangan tempatan yang didokong oleh tokoh-tokoh tempatan masyarakat seperti Penghulu Dul Said, Datuk Maharaja Lela Pandak Lam, Datuk Bahaman, Rentap, Mak Saleh, Tok Janggut di Kelantan dan Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu serta tokoh-tokoh lain. Perjuangan mereka bersifat setempat namun selari dengan erti nasionalisme iaitu perjuangan menuntut kebebasan daripada ancaman luar dan mendaulatkan wilayah masing-masing. Dan seterusnya, tahap keempat dalam kesedaran nasionalisme negara kita perlu dikaitkan dengan perjuangan tokoh agama sejak awal abad ke-20 yang dibawa oleh gerakan Islah. Antaranya ialah Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha dan Syed Syekh Al-Hadi. Seterusnya, kesedaran ini digerakkan melalui penulisan kreatif dan akhbar yang dipelopori oleh individu seperti Zakbar atau nama sebenarnya Zainal Abidin Ahmad, Muhammad Rakawi Yusof, Abdul Rahim Kajai, Hajah Zainul Munshi Sulaiman atau Ibu Zain dan Fatimah Yaakob. Dan seterusnya, perjuangan digerakkan melalui pertubuhan sosioekonomi oleh golongan berpendidikan Inggeris dan Melayu, antaranya Ibrahim Haji Yaakob IBY, Ishaq Haji Muhammad, Ahmad Bustama, Burhanuddin Al-Helmi dan beberapa tokoh-tokoh yang lain.
Baik, kesedaran nasionalisme telah lama wujud dalam pemikiran dan tindakan tokoh di negara kita. Sama ada daripada pihak sultan, pembesar, tokoh agama, wartawan, guru, penulis atau rakyat. Perkembangannya bergerak secara teratur dan perjuangan mereka dizahirkan dalam pelbagai bentuk. Hal ini dapat dilihat melalui gerakan secara bertulis setempat maupun idea penulisan dan berpersatuan yang terus berkembang bagi mempengaruhi masyarakat kemudiannya. Kita gerak kepada intipati pelajaran yang ke-6, faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Ada 6 faktor kemunculan gerakan nasionalisme di tanah Melayu. Terlihat ya, yang pertama, peranan agama. Para pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir telah terdedah dengan falsafah perjuangan gerakan Islah di Mesir yang dipimpin oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani, Syed Muhammad Abduh dan Rashid Rida. Gerakan Islah ini menyeru umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar berpandukan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, faktor kedua, penulisan kreatif. Hasil kesusasteraan seperti novel, cerpen dan puisi daripada tokoh nasionalis telah digunakan sebagai wadah untuk mengungkap keperitan hidup bangsa yang dijajah serta penderitaan rakyat. Antara karya-karya penting yang telah merangsang semangat nasionalisme penduduk tempatan antaranya ialah novel Melo Kuala Lumpur tulisan Harun Aminur Rashid, cerpen Cerita Awam Putat oleh Abdul Rahim Kajai dan Putera Gunung Tahan, Anak Mak Lela Gila oleh karya Ishak Haji Muhammad atau Pak Sako dan karya-karya lain yang berkait. Faktor kemunculan gerakan nasionalisme yang ketiga pula adalah media cetak. Media cetak seperti akhbar dan majalah berperanan sebagai penyalur maklumat dan penyebar berita. Antara media cetak yang terawal adalah Jawi Peranakan, Akhbar Sekolah Melayu, Al-Imam, Neraca, Pengasuh, Akhbar Fajar Sarawak dan pelbagai lagi yang mengutarakan pelbagai isu yang menegur atau mengkritik campur tangan British atau penjajah. Faktor kemunculan gerakan nasionalisme yang keempat pula adalah sistem pendidikan. Pendidikan moden Islam melalui penubuhan madrasah telah meniupkan semangat baharu dalam kalangan pelajar pada awal abad ke-20. Antaranya termasuklah Madrasah Al-Attas di Johor Bahru, Madrasah Al-Mashhur di Pulau Pinang dan Madrasah Al-Idrisiyah di Kuala Kangsar. Institusi atau madrasah ini menerima idea nasionalisme melalui kunjungan para ulama kaum muda dari Sumatera Barat dan pelajar-pelajar yang pulang dari Mesir yang menyebarkan idea kemajuan dan pemodenan kepada masyarakat. Seterusnya, Raffles Institution di Singapura, MCKK, Maktab Melayu Kuala Kangsar, Maktab Perguruan Sultan Idris atau pada hari ini dikenali sebagai UPSI telah melahirkan golongan yang memimpin rakyat menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan. Melalui pendidikan, pelajar didedahkan dengan idea tokoh falsafah Islam dan Barat yang memperlihatkan kelemahan bangsa yang dijajah serta mendesak British melakukan pembaharuan. Okay, kita lihat faktor yang faktor yang kelima, kemunculan golongan intelektual. Hasil daripada perkembangan sistem pendidikan, lahirlah golongan intelektual seperti lepasan Timur Tengah, seperti Syed Sheikh Al-Hadi. Intelektual lepasan pendidikan Inggeris dan Melayu seperti Abdul Kadir Adabi, Datuk Undang Rembau Abdullah Haji Dahan, Muhammad Yunus Abdullah, Ustaz Abu Bakar Muhammad Said atau dikenali sebagai Abu Bakar Al-Bakir
dan Ibrahim Haji Yaakob. Mereka menggunakan akhbar serta menubuhkan persatuan bersifat sosioekonomi dan politik untuk menyedarkan rakyat tentang nasionalisme. Dan faktor yang terakhir, faktor kemunculan gerakan nasionalisme yang keenam ya, pengaruh luar dan serantau. Terdapat beberapa pengaruh di luar daripada negara kita yang memberi motivasi atau semangat kepada penduduk atau nasionalis negara kita untuk memperjuangkan nasionalisme. Antaranya adalah kebangkitan pan-Islamisme di Empayar Uthmaniyah. Seterusnya, gerakan Islah di Mesir. Seterusnya, kemunculan Jepun sebagai kuasa besar dunia baharu yang menewaskan Rusia. Seterusnya, revolusi China yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Seterusnya, perjuangan Mahatma Gandhi yang menggunakan konsep Satyagraha di India dan perjuangan Jose Rizal di Filipina serta Soekarno di Indonesia. Perkembangan yang berlaku akibat pengaruh dalaman dan luaran telah menyemarakkan pergerakan nasionalisme di negara kita. Kesannya, lahirlah golongan intelektual yang berjuang melalui organisasi, penulisan kreatif dan penubuhan persatuan bagi mendaulatkan negara. Okey, kita teruskan kepada intipati pembelajaran yang ketujuh, iaitu perkembangan nasionalisme. Terdapat 3 tahap atau ruang lingkup perkembangan nasionalisme di Malaysia. Yang pertama adalah perjuangan golongan intelektual, yang kedua perjuangan melalui penulisan dan yang ketiga perjuangan melalui persatuan. Ketiga-tiga perkembangan atau bidang ini akan diterangkan satu demi satu. Kita lihat perkembangan nasionalisme yang pertama, perjuangan golongan intelektual. Terdapat 3 pecahan golongan intelektual yang menjadi nasionalis penggerak pada nasionalisme, iaitu yang pertama, intelektual berpendidikan agama. Tokoh ini dikenali sebagai tokoh kaum muda yang menggerakkan gerakan Islah, iaitu agama Islam sebagai asas kemajuan dunia akhir. Kaum muda ini menubuhkan madrasah untuk menyebarkan fahaman Islah. Antaranya Madrasah Al-Attas di Johor Bahru, Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah di Pokok Sena Kedah dan Ma'had Al-Ihya Al-Sharif Gunung Semanggul, Perak. Selain itu, wanita turut diberikan peluang untuk belajar di madrasah. Dan idea-idea nasionalisme mereka disampaikan melalui akhbar dan majalah seperti Al-Imam, Al-Ikhwan, Neraca dan Tunas Melayu. Golongan intelektual yang kedua adalah golongan intelektual berpendidikan Melayu. Maktab Perguruan Sultan Idris atau nama lamanya SITC dan nama sekarangnya adalah UPSI yang ditubuhkan pada tahun 1922 berjaya melahirkan semangat kesedaran bangsa melalui beberapa usaha oleh beberapa tokoh atau guru yang berperanan untuk meniupkan kesedaran. Antaranya O.T. Dasek, Abdul Hadi Hassan, Abdul Hadi Abdul Manan, Harun Aminur Rashid dan lain-lain lagi. Seterusnya, kewujudan pejabat karang mengarang oleh dengan ketua penterjemahnya Zakbar telah berjaya menghasilkan buku-buku yang berkualiti. Seterusnya, kemasukan bahan bacaan dari Timur Tengah dan Indonesia menjadikan Maktab Perguruan Sultan Idris sebuah taman ilmu yang mendedahkan pembaharuan dari luar negara. Maktab Perguruan Sultan Idris juga telah menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran penting kepada penuntutnya supaya mereka sedar akan pentingnya nasionalisme. Golongan
intelektual yang ketiga adalah golongan intelektual berpendidikan Inggeris. Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK yang ditubuhkan pada tahun 1905 telah melahirkan intelektual berpendidikan Inggeris dan berperanan dalam perkembangan nasionalisme. Pada asalnya, MCKK ditubuhkan untuk melatih anak bangsawan bagi diserapkan dalam pentadbiran kerajaan British. Lepasan MCKK ini menggunakan kedudukan mereka untuk menyuarakan hak mendapat pendidikan bagi orang Melayu. Antara lepasan MCKK adalah Raja Chulan Raja Abdullah, Mahmud Muhammad Yunus dan Raja Uda Raja Muhammad yang bertugas sebagai pegawai kerajaan menuntut British memperbaik taraf hidup orang Melayu di samping membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu dalam jabatan kerajaan. Idea mereka disalurkan melalui akhbar seperti Warta Malaya, Laga Malaya dan Utusan Melayu. Seterusnya, perjuangan melalui penulisan. Perjuangan melalui penulisan dapat diketengahkan melalui beberapa medium, antaranya akhbar majalah, kedua akhbar masyarakat Cina dan India dan karya kreatif. Terlihat yang pertama akhbar dan majalah yang mengetengahkan isu hak dan masa depan bangsa. Yang kedua, polemik kaum muda dengan kaum tua. Yang ketiga, isu berkaitan pentadbiran, ekonomi dan sosial. Syarikat Jelutong Press menyuburkan kegiatan penerbitan akhbar pada masa itu. Antara akhbar-akhbar yang muncul yang menggerakkan perjuangan nasionalisme adalah Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Warta Malaya, Warta Jenaka, Fajar Sarawak, Majlis dan Majalah Guru. Yang kedua, akhbar masyarakat Cina dan India. Editor akhbar Cina biasanya merangsang semangat pemikiran masyarakat Huaqiao, iaitu kaum Cina seberang laut, untuk mengekalkan identiti, memperjuangkan nasib wanita dan menyemai perasaan cinta akan negara. Antara akhbar mereka adalah Lapau dan Modern Daily News. Menjelang abad ke-20, akhbar Nangyang Sung Hui Pao dan Chong Shin Pao pula memuatkan soal pemerintahan monarki dan pergolakan politik di China. Sekitar tahun 1930-an, akhbar Nangyang Siang Pao di Pulau Pinang mula memperjuangkan soal kesatuan sekerja dan keadilan sosioekonomi bagi masyarakat kelas bawahan. Manakala bagi masyarakat India pula, cenderung menerbitkan akhbar walaupun beroperasi dalam tempoh yang singkat. Kandungannya memperjuangkan kepentingan politik dan sosial masyarakat India di negara ini. Antaranya Tamil Nisan dan Tamil Murasu. Akhbar The Indian dan Indian Pioneer pula memuatkan pemikiran dan kepentingan perpaduan bagi masyarakat kelas menengah di negara ini. Kita lihat yang ketiga, karya kreatif. Kemunculan novel berjaya meniupkan nasionalisme dalam kalangan penduduk di negara kita. Semua karya ini bertemakan cinta akan negara dan perjuangan membela nasib bangsa. Antaranya novel Mari Kita Berjuang, karya Abdullah Siddiq, mengajak masyarakat memerdekakan diri dari aspek ekonomi. Selain itu, terdapat juga puisi seperti Angan-Angan dengan Gurindam, nukilan Omar Mustafa, Sedarlah, nukilan Mahmud Ahmadi, Semenanjung, nukilan Harun Aminur Rashid dan Serunai Pujangga, nukilan Abdul Samad Ahmad yang bertemakan cinta akan negara. Cerpen pula yang bertemakan semangat pejuang, nasib bangsa dan cinta akan tanah air seperti karya Pak Sako, Rumah Besar Tiang Sebatang, Abdul Rahim Kajai, Cerita Awang Putat dan Samsudin Saleh. Di sini kita bukannya orang dagang. Seterusnya kita lihat perjuangan melalui persatuan. Ada
4 persatuan yang dapat diringkaskan dalam perjuangan melalui persatuan, iaitu Kesatuan Melayu Singapura KMS, Persaudaraan Sahabat Pena PASPAM, Kesatuan Melayu Muda KMS dan Persatuan Masyarakat Cina dan India. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, Kesatuan Melayu Singapura KMS. Persatuan awal yang muncul ialah Kesatuan Melayu Singapura atau KMS yang ditubuhkan pada tahun 1926. Penubuhan KMS bertujuan untuk menggalakkan ahlinya bergerak aktif dalam pentadbiran, memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam politik dan pendidikan, serta mementingkan pelajaran teknik dan pengajian tinggi. Okey, seterusnya, yang kedua, PASPAN. Persaudaraan Sahabat Pena iaitu PASPAM ditubuhkan bagi menggalakkan ahlinya untuk bersatu dan bertukar-tukar pendapat. PASPAM bermula di Pulau Pinang pada tahun 1934, berkembang dan giat mengadakan perhimpunan tahunan seluruh tanah Melayu pada tahun 1934 hingga tahun 1939. Di Sarawak, Muhammad Rakawi Yusof adalah antara pengasas PASPAM Cawangan Kuching dan mempunyai hubungan baik dengan ahli Kesatuan Melayu Singapura. Dan pada akhir 1930-an, PASPAM Cawangan Jesselton, iaitu Kota Kinabalu, Tawau dan Labuan telah ditubuhkan. Kita lihat persatuan yang ketiga, Persatuan Melayu Muda KMS. Kesatuan Melayu Muda KMM. Harap maaf ada sedikit typo di situ. Kesatuan Melayu Muda ringkasannya KMM. Ditubuhkan hasil daripada Gerakan Ibrahim Haji Yaakob IBY pada bulan Mei 1937. KMM seterusnya didaftarkan pada tahun 1938. Berjuang melalui akhbar majlis dan berhasrat untuk menentang British dengan mewujudkan satu gagasan yang dinamakan Melayu Raya melalui Gabungan Tanah Melayu dan Indonesia. KMM menyeru orang Melayu untuk bangun sebagai satu bangsa yang mempunyai tamadun dan kesopanan di tanah airnya. KMM dianggap radikal oleh British kerana berani menyuarakan penentangan terhadap kerajaan kolonial dan membangkitkan perasaan anti-British melalui penulisan dalam akhbar dan majalah. Seterusnya kita lihat perjuangan nasionalisme melalui persatuan oleh masyarakat Cina dan India. Pada umumnya, sebelum Perang Dunia Kedua, masyarakat Cina masih menumpukan perhatian kepada keadaan yang berlaku di China. Pemimpin revolusi Cina seperti Dr. Sun Yat-sen berusaha menjalinkan hubungan dengan pemimpin Cina di negara kita dengan melawat negeri-negeri Melayu bersekutu sebanyak 4 kali. Terdapat masyarakat Cina yang memberikan perhatian kepada kebajikan dan perkembangan politik negara kita. Seperti Cina peranakan, iaitu Cina yang lahir di negeri-negeri Selat. Selain itu juga terdapat daripada tokoh mereka yang berpendidikan Inggeris seperti Tan Jiak Kim yang menubuhkan Persatuan Orang Cina Peranakan British SCBA di negeri-negeri Selat. Persatuan ini menggalakkan pelajaran tinggi dan teknikal dalam kalangan masyarakat Cina. Seterusnya, bagi masyarakat India, beberapa pertubuhan awal telah ditubuhkan demi menjaga kepentingan masyarakat India di Tanah Melayu. Antaranya Persatuan India Taiping dan Persatuan India Pulau Pinang. Seterusnya, G.V. Tever telah menubuhkan Malayan Indian Association MIA khusus bagi golongan India yang dilahirkan di Tanah Melayu. Pada bulan Oktober 1936, Central India Association of Malaya CIAM ditubuhkan di bawah pimpinan Dr. A.M. Sosei yang menggabungkan 12 persatuan India dan 4 Dewan Perniagaan. Berjaya mengembangkan idea nasionalisme masyarakat India di Tanah Melayu. Kita lihat juga masyarakat Syekh turut terlibat sebagai pasukan keselamatan, menjadikan barik polis atau kuartus kerajaan serta Gurdwara sebagai tempat aktiviti sosial dan keagamaan. Gurdwara menjadi antara tempat penting bagi masyarakat Sikh mengembangkan kesedaran politik anti-British. Pada tahun 1902,
Khalsa Dewan Malaya ditubuhkan di Taiping, Perak dan menjadi persatuan berpengaruh untuk menjaga kepentingan masyarakat Sikh. Bagi masyarakat India Muslim pula, ramai yang melibatkan diri dalam kegiatan perniagaan dan pentadbiran. Antaranya Sir Hussein Hassanan Abdul Qadir yang merupakan ahli dalam Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat atau Strait Settlement Legislative Council SSLC. Baik, perjuangan nasionalisme yang digerakkan oleh golongan intelektual dengan menggunakan media massa dan menubuhkan persatuan mencetuskan semangat kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua. Sememangnya keupayaan mengembeling golongan intelektual penting untuk menggerakkan organisasi dan media massa demi perjuangan mendaulatkan bangsa. Okey, kita lihat tajuk yang terakhir atau Intipati ke-8. Intipati pembelajaran ke-8 dalam bab 2 kebangkitan nasionalisme. Okey, kesan perkembangan nasionalisme boleh dibahagi kepada 3. Politik, ekonomi, sosial. Kita lihat politik. Kesan perkembangan nasionalisme adalah bilangan orang Melayu dalam Malayan Civil Service atau MCS telah meningkat daripada 7 orang pada tahun 1930 kepada 20 orang pada tahun 1937. Seterusnya, langkah British memperkenalkan dasar desentralisasi mendorong orang Melayu lebih peka tentang masa depan mereka. Dasar desentralisasi ini cuba mengembalikan kuasa sultan, residen dan majlis mesyuarat negeri yang tercabar akibat pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu 1896. Kesannya, orang Melayu mula menyuarakan kepentingan berpersatuan bagi membincangkan soal politik sehingga tertubuhnya Persatuan Peringkat Negeri. Nasionalisme yang berlaku di China mendorong golongan revolusi memberikan perhatian terhadap pendidikan masyarakat China di negara kita. Kelab bacaan dan pasukan drama ditubuhkan agar masyarakat di sini dapat membaca berita dari China. Selain itu, sekitar tahun 1921, banyak sekolah Cina didirikan di Tanah Melayu dengan menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Seterusnya, pada tahun 1930 hingga 1950-an, muncul masyarakat India yang dilahirkan di Tanah Melayu. Sebahagian mereka lebih gemar dan dikenali dengan The Strait-born People. Mereka berusaha untuk membentuk identiti tersendiri dan semakin mementingkan perpaduan serta mula melihat perkembangan politik di Tanah Melayu. Nasionalisme yang muncul menyebabkan British berhati-hati dan bertindak mengadakan beberapa sekatan. Apabila gerakan nasionalisme dikesan oleh British, tokoh seperti Ibrahim Haji Yaakob, Pak Sako, Ahmad Mustamam ditangkap dan dipenjarakan di Singapura pada tahun 1941. Kesan perkembangan nasionalisme yang kedua iaitu ekonomi. Pertama, gesaan kaum muda agar memajukan diri dalam pendidikan dan ekonomi membangkitkan semangat berniaga dalam kalangan masyarakat Melayu. Hasilnya, tertubuhlah Persatuan Kebajikan bernama Al-Jami'ah Al-Khairiyah di Singapura. Persatuan ini berjaya membangkitkan semangat berniaga dan menulis rencana berinformasi tentang kepentingan kemajuan. Akhbar berbahasa Inggeris seperti The Malay Mail dan The Malaya Tribune berusaha untuk mengasaskan dana bagi membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran di luar negara. Usaha ini disokong oleh Persatuan Guru-Guru Melayu Selangor dan Persatuan Negeri. Pada masa itu, terdapat orang Melayu melanjutkan pelajaran ke luar negara seperti Tunku Abdul Rahman, Tunku Yaakob dan Muhammad Zain Arifin. Dan kesan perkembangan nasionalisme yang ketiga iaitu sosial. Tuntutan untuk mendapatkan peluang pendidikan yang disuarakan melalui akhbar, majalah dan persatuan mewujudkan kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat untuk belajar di madrasah dan sekolah Melayu. Kesedaran ini juga mendorong mereka menulis dan menerajui majalah sendiri. Lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris atau SITC juga menunjukkan peningkatan daripada 58 orang pada Mac 24 kepada 141 orang pada September 40. Mereka berkhidmat sebagai guru untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Kemunculan lebih ramai guru wanita menyemarakkan perkembangan nasionalisme. Sementara itu, masyarakat India dan Ceylon dulu menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka.
Contohnya EEC Turisingham selaku Presiden Malayan Rubber Estate Owner Association berjaya membantu meningkatkan perusahaan getah semasa zaman kemelesetan ekonomi pada tahun 1920-an dan 1930-an. Menjelang Perang Dunia yang Kedua, golongan intelektual menyedari perubahan politik semakin bertambah. Masyarakat Cina pula meminta kerajaan British menimbangkan penglibatan mereka dalam jawatan kuasa kerajaan. Tan Cheng Lock telah menganggotai Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat, menuntut British menjaga kebajikan dan menyediakan dana untuk belajar dalam kalangan masyarakat Cina. Okay. Perkembangan nasionalisme di negara kita melahirkan golongan nasionalis yang berusaha mengubah corak hidup masyarakat. Perkembangan ini dapat dilihat melalui aspek politik, ekonomi dan sosial. Sekian saja 8 intipati pembelajaran dalam bab 2 kebangkitan nasionalisme. Kita bimbas secara 8 intipati tersebut. Yang pertama, maksud nasionalisme. Kedua, perkembangan idea nasionalisme di Barat. Ketiga, perkembangan nasionalisme di Asia. Keempat, perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Kelima, latar belakang kemunculan kesedaran nasionalisme di negara kita. Yang keenam, faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita. Yang ketujuh, perkembangan nasionalisme. Dan yang ke-8, kesan perkembangan nasionalisme. Sekian saja, semoga perkongsian siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Dania pada kali ini dapat memberikan sedikit manfaat kepada rakan-rakan guru sejarah dan murid-murid sejarah tingkatan 4 bab 2 kebangkitan nasionalisme. Sudi-sudikanlah untuk menonton, jangan lupa share dan subscribe. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.